Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Osman, nombor bateri 054027. InsyaAllah saya akan teruskan hadis yang ke-34 kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. An Abi Abbas Sahl bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dallani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala azhada fi ad-dunya yuhibbuka Allah azhada fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadits hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Maksudnya diriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan kamu yang melihat perkara mungkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu juga, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ia diriwayatkan daripada Muslim. Seterusnya kita masuk kepada sinopsis hadis. Hadis ini dikeluarkan ataupun takhrij hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim melalui riwayat Qais bin Muslim daripada Tariq bin Shihab daripada Abu Sa'id radhiyallahu an, dan melalui riwayat Ismail bin Raja' daripada ayah beliau daripada Abu Sa'id radhiyallahu an. Seterusnya kewajipan mencegah kemungkaran. Semua hadis ini menunjukkan bahawa mencegah perkara mungkar adalah wajib mengikut kemampuan masing-masing. Hadis-hadis ini juga membuktikan bahawa mencegah dengan hati adalah satu kemestian. Oleh itu, sesiapa yang hatinya tidak mengingkari perkara mungkar, yang menunjukkan bahawa iman sudah hilang daripada hatinya. Telah diriwayatkan daripada Abu Juhaifah, katanya Ali radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya jenis jihad pertama yang kamu akan tewas ialah tidak mampu untuk melakukan, ialah jihad dengan tangan kamu, kemudian jihad dengan lidah kamu, kemudian jihad dengan hati kamu. Oleh itu, sesiapa yang hatinya tidak mengenali perkara baik dan tidak mengingkari perkara yang jahat, maka hatinya diterbalikkan ke bawah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mendengar seorang lelaki berkata, binasalah orang yang tidak menyuruh dengan baik dan tidak mencegah perkara mungkar. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, binasalah orang yang tidak mengenali perkara baik dan perkara buruk dengan hatinya. Mencegah mungkar dengan tangan dan lidah. Adapun mencegah mungkar dengan tangan dan lidah adalah mengikut kemampuan masing-masing. Diriwayatkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, maksudnya tidak ada suatu kaum yang maksiat dikerjakan di kalangan mereka, kemudian mereka mampu mengubahnya, melain hampir-hampir dengan Allah akan menimpakan mereka semua dengan suatu siksaan. Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz ini. Beliau berkata, dalam hadis ini Syu'bah berkata, tidak ada suatu kaum yang maksiat dikerjakan di dalam kalangan mereka, sedangkan mereka lebih ramai daripada orang yang melakukannya. Abu Dawud juga meriwayatkan daripada hadis Jarir radhiyallahu anhu, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada seorang lelaki yang berada dalam satu kaum sambil dia melakukan maksiat dalam kalangan mereka, sedangkan mereka mampu mengubahnya, melainkan Allah akan menimpakan mereka dengan suatu azab sebelum mereka mati. Seterusnya, tidak mencegah mungkar kerana takutkan manusia. At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah, janganlah rasa gerun kepada manusia menghalang seorang lelaki daripada berkata perkara benar apabila dia mengetahuinya. Demi Allah, sesungguhnya kita telah melihat banyak perkara mungkar, tetapi kita takut untuk mengingkarinya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz tambahan yang bermaksud sesungguhnya berkata perkara benar atau mengingatkan tentang perkara besar tidak mendekatkan ajal dan tidak menjauhkan rezeki. Hadis ini dihuraikan khusus dengan orang yang tidak mencegah perkara mungkar disebabkan oleh rasa gerun semata-mata. Bukan disebabkan oleh rasa takut yang menggugurkan kewajipan mengingkari perkara mungkar. Antara ciri-ciri iman pula, Nabi SAW bersabda tentang orang yang mengingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahawa menyuruh dengan kebaikan dan mencegah perkara mungkar merupakan salah satu daripada ciri-ciri iman. Potongan hadis ini juga menunjukkan bahawa sesiapa yang mampu melakukan sesuatu ciri iman serta melaksanakannya, dia lebih baik daripada orang yang meninggalkannya kerana tidak mampu. Perkara ini dibuktikan juga oleh sabda Nabi SAW tentang golongan wanita. Adapun kekurangan agamanya, maka sesungguhnya dia tinggal beberapa hari dan beberapa malam tanpa melakukan sembahyang. Baginda SAW merujuk kepada hari-hari haid di mana wanita dilarang menunaikan sembahyang ketika itu. Tetapi baginda SAW tetap menganggapnya sebagai satu kekurangan kepada agama wanita itu. Ini menunjukkan bahawa sesiapa yang mampu melakukan suatu kewajipan serta menunaikannya, dia lebih baik daripada mereka yang tidak mampu serta meninggalkan kewajipan itu, sekalipun mereka ada keuzuran semasa meninggalkannya. Mencegah mungkar setelah melihatnya. Nabi SAW bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat perkara mungkar. Sabda baginda SAW ini menunjukkan bahawa mencegah mungkar bergantung kepada melihatnya. Jika mungkar itu terselindung tetapi dia mengetahuinya, maka menurut pandangan yang dinaskan dalam kebanyakan riwayat daripada Imam Ahmad, dia tidak boleh mencegah mungkar itu dan tidak boleh menyiasat perkara yang diraguinya. Okey, setakat itu sahaja bahagian saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Abdul Azim, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor matrik 052145. Terus kepada poin, jenis mungkar yang ditegah. Perkara mungkar yang wajib ditegah ialah yang diijma'kan oleh para ulama'. Adapun perkara yang dipertikaikan, maka di kalangan ulama' mazhab Hambali ada yang berkata tidak wajib mengingkari perkara itu ke atas orang yang melakukan. Dalam keadaan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzuhud seperti mana yang telah disebutkan. Dalam hadis di atas, apabila seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan meminta baginda untuk tunjukkan kepadanya satu amalan yang apabila dia melakukannya, dia akan dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Lalu baginda menjawab, zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Daripada hadis ini, kita ketahui bahawa sifat zuhud mesti diutamakan di dalam diri seseorang manusia. Sesungguhnya zuhud merupakan satu sifat yang membuatkan seseorang semakin rapat hubungannya dengan Allah SWT dan dicintai manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat dua pesanan sangat penting yang perlu kita fahami. Yang pertamanya adalah zuhud terhadap dunia. Sifat ini mewajibkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Yang kedua, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Sifat ini pula mewajibkan kasih sayang manusia. Maksud zuhud terhadap sesuatu adalah berpaling dari sesuatu kerana menganggapnya sedikit, memandang hina dan hilang keinginan terhadapnya. Selepas salaf dan ulama' telah membahaskan tentang maksud zuhud terhadap dunia.
Setiap daripada mereka mempunyai pandangan dan ungkapan yang berbeza tentangnya. Sehubungan dengan itu, terdapat satu kalam yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawya Ad-Dunya melalui riwayat Muhammad bin Muhajir daripada Yunus bin Maisarah. Beliau berkata, kezuhudan terhadap dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan membazirkan harta, tetapi kezuhudan terhadap dunia ialah kamu lebih yakin dengan apa yang ada dengan Allah, yang ada di tangan Allah berbanding apa yang ada di tangan kamu. Di samping itu, keadaan kamu ditimpa musibah dan keadaan kamu ketika tidak ditimpanya adalah sama. Orang yang memuji kamu dan orang yang mencela kamu dalam kebenaran adalah sama. Ciri-ciri zuhud pula, Yunus bin Maisarah telah menghuraikan zuhud di dalam riwayatnya dengan 3 perkara. Kesemuanya merupakan amalan hati dan bukan amalan anggota. 3 perkara itu adalah yang pertamanya, seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding apa yang ada di tangannya sendiri. Ini lahir daripada keyakinan yang betul dan kuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin dan menanggung segala rezeki hamba-Nya. Dan yang kedua pula, apabila seorang hamba ditimpa musibah berhubung kehidupan dunia seperti kehilangan harta, anak atau lain-lain, maka dia lebih mengharapkan pahala musibah itu berbanding nikmat dunia yang hilang tersebut kekal bersamanya. Dan yang ketiga, di sisi seorang hamba, orang yang memujinya dan orang yang mencelanya adalah soal kebenaran adalah sama sahaja. Seterusnya, adakah disyaratkan zuhud terhadap perkara yang harus? Para ulama telah berselisih pendapat. Adakah orang yang zuhud terhadap perkara haram sahaja tanpa berzuhud terhadap perkara yang harus, yang berlebihan, berhak dinamakan zahid, iaitu orang yang zuhud atau tidak? Dalam persoalan ini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertamanya, dia berhak dinamakan zahid. Ini diriwayatkan Az-Zuhri, Ibnu Uyainah dan lain-lain. Dan yang keduanya, dia tidak berhak dinamakan zahid tanpa berzuhud terhadap perkara harus yang berlebihan. Ini merupakan pendapat sekumpulan golongan arifin dan lain-lain. Seterusnya, 4 waktu yang penting dalam sehari. Wahab berkata, dalam kata-kata hikmah keluarga Daud AS tercatat, orang yang berakal sewajarnya tidak lupa terhadap 4 waktu tersebut. Yang pertamanya, waktu dia menghitung muhasabah dirinya. Yang kedua, waktu dia untuk bermunajat kepada Tuhannya. Yang ketiga, waktu untuk dia bertemu saudara-saudara atau kawan-kawan yang akan memberitahu tentang keaiban dirinya serta bercakap benar kepadanya. Dan yang keempat, waktu dia membiarkan dirinya menikmati kelazatan yang halal dan elok. Apabila orang yang beriman melakukan perkara yang harus dengan niat memperoleh kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatannya itu akan diberikan ganjaran pahala. Sesungguhnya Muaz bin Jabal telah berkata, sesungguhnya saya mengharapkan pahala dari tidur saya. Bagaimana saya mengharapkan pahala dari bangun malam saya untuk beribadah? Maksud beliau ialah beliau berniat untuk mendapat kekuatan dengan tidurnya untuk melakukan qiyam.
di akhir malam. Oleh itu beliau mengharapkan ganjaran pahala daripada tidurnya sebagaimana beliau mengharapkan pahala daripada qiyamul lail. Sesiapa yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia dan menahan diri daripada bergantung kepada manusia, maka dia akan disukai dan dimuliakan oleh mereka seperti mana yang telah disebut dalam hadis. Selain itu, orang yang berzuhud akan memimpin manusia dengan sifat tersebut sebagaimana kata-kata Badui kepada penduduk Basrah, "Siapakah pemimpin kepada penduduk ini?" Mereka menjawab, "Al-Hasan." Lelaki itu bertanya lagi, "Kenapakah beliau memimpin mereka?" Mereka menjawab, "Orang ramai memerlukan ilmunya, sedangkan beliau tidak memerlukan dunia mereka." Seterusnya, saranan hadis. Yang pertamanya, zuhud terhadap dunia. Yang kedua, zuhud terhadap milik orang lain. Yang ketiga, memakmurkan muka bumi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Qadhi Abu Ya'la mengecualikan kepada persoalan ini perkara mungkar yang perselisihan ulama mengenai lemah yang disepakati ulama seperti yang pertamanya, riba mata wang. Perselisihan ulama mengenainya adalah lemah. Ia pula satu jalan kepada riba an-nasi'ah yang disepakati pengharamannya. Yang kedua, perkahwinan mut'ah. Ia satu jalan kepada zina. Diceritakan bahawa Abu Ishaq bin Syakil menyebut bahawa mut'ah adalah zina secara terang-terangan. Diriwayatkan daripada Ibnul Battah, katanya perkahwinan yang telah dihukumkan oleh kadi tidak boleh dibatalkan jika kadi itu mempunyai satu takwilan mengenainya, melainkan jika dia mengesahkan akad mut'ah untuk seorang lelaki atau menjatuhkan talak 3 melalui satu lafaz atau mengesahkan rujuk tanpa berkahwin dengan suami yang lain. Oleh itu, hukuman yang dijatuhkannya tertolak. Orang yang melakukannya pula dikenakan hukuman dan seksaan. Seterusnya, dorongan menyuruh dan mencegah. Ketahuilah bahawa menyuruh dengan perkara baik dan mencegah perkara mungkar. Yang pertamanya, ada kalanya didorong oleh mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ada kalanya didorong oleh rasa takut kepada seksaan Allah Taala kerana meninggalkan kewajipan itu. Dan yang ketiga, ada kalanya didorong oleh rasa marah kerana Allah Taala lantaran perkara yang diharamkannya diceroboh. Yang keempat, ada kalanya didorong oleh keinginan untuk menasihati orang mukmin, mengasihani dan menyelamatkan mereka daripada masalah yang mereka sendiri lakukan dengan mendedahkan diri kepada kemungkaran dan azab Allah di dunia dan akhirat. Yang kelima, ada kalanya didorong oleh mengagungkan kemuliaan, memuliakan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala kerana dialah yang berhak ditaati tanpa diderhakai, diingati tanpa dilupai dan disyukuri tanpa dikufuri nikmatnya. Dialah juga yang ditebus dengan jiwa dan harta daripada melanggar perkara yang diharapkannya. Sesiapa yang meneliti martabat ini dan martabat yang sebelumnya, pasti setiap bahaya yang dia tempuh kerana Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan ke atasnya.
Mungkin juga dia akan berdoa untuk orang yang telah menyakitinya, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW ketika dipukul oleh kaumnya. Baginda SAW mengesat darah daripada muka baginda dan berdoa yang bermaksud, wahai Tuhanku, ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seterusnya, berlembut dalam mencegah mungkar. Dalam semua keadaan mestilah ada lemah lembut dalam mencegah mungkar. Yang pertamanya, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, tidak boleh menyuruh dengan perkara baik dan mencegah perkara mungkar, melainkan orang yang memiliki 3 sifat, iaitu sifat yang pertamanya adalah lemah lembut dengan apa yang disuruh dan lemah lembut dengan apa yang dicegah. Yang keduanya, adil dengan apa yang disuruh dan adil dengan apa yang dicegah. Dan yang ketiganya, mengetahui tentang apa yang disuruh dan mengetahui tentang apa yang dicegah. Seterusnya, isi kedua, Imam Ahmad berkata, manusia perlu kepada layanan baik dan lemah lembut dalam menyuruh dengan perkara baik tanpa kekerasan, melainkan terhadap individu yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, maka tiada kehormatan untuknya. Yang ketiga, beliau juga berkata, apabila para sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lalu berdekatan satu kumpulan serta melihat mereka melakukan perkara yang tidak disukai, para sahabat beliau itu berkata, bertenang dan berlembutlah, semoga Allah merahmati kamu. Bertenang dan berlembutlah, semoga Allah merahmati kamu. Yang keempat, Ahmad berkata juga, hendaklah dia menyuruh dengan lemah lembut dan merendah diri jika dia mendengar mereka bercakap kepadanya perkara yang tidak disukainya. Janganlah dia marah jika dia tidak dikira ingin mempertahankan diri sendiri. Wallahu a'lam. Saranan hadis ini, yang pertamanya, mencegah mungkar dengan tangan atau kuasa wajib ke atas pihak atau individu yang mampu. Yang keduanya, mencegah mungkar dengan lidah dilakukan oleh para ulama dan mereka memahami apa yang disuruh atau yang ditegah itu. Yang ketiga, menyuruh dengan perkara baik dan mencegah mungkar tidak berkait dengan perkara yang diperselisihkan ulama. Dan yang keempat, mengingkari dengan hati tidak memadai kecuali ketika tidak mampu dengan tangan dan lidah. Jadi setakat itu saja. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.